Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Setelah Najib Razak dipenjarakan dan juga Rosmah Mansur pun telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan 970 juta ringgit Malaysia, sekarang menjadi persoalan ramai pihak ialah apa yang terjadi kepada UMNO selepas ini. Memandangkan Datuk Seri Zahid Hamidi pun sebenarnya diambang kegelapan apabila dia pun mungkin masuk penjara juga. Begitu juga dengan Bung Mokhtar, mungkin masuk penjara kalau mereka kalah. Jadi persoalan sekarang, apa akan terjadi nasib UMNO pasca Najib Razak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya dapat berita ini daripada sinarharian.com.my. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO iaitu Datuk Seri Razali Ibrahim dikatakan antara pemimpin yang telah mengingatkan ketua-ketua UMNO bahagian bahawa tindakan salah menangani isu Datuk Seri Najib Tun Razak akan merugikan parti itu dalam jangka yang panjang. Katanya pada masa yang sama beliau turut menekankan perlunya kesaksamaan dan perbicaraan yang adil buat bekas Perdana Menteri ke-6 itu selain memberikan peluang membersihkan nama dan legasi Tun Abdul Razak Husin. Razali yang juga adalah bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri turut berkongsi hala tuju politik dan harapan besar terhadap masa depan Malaysia. Okey, saudara yang dihormati sekalian, kamu boleh baca di sinarharian.com, baca wawancara penuh nasib UMNO pasca Najib di Sinar Premium. Kamu boleh subscribe di Sinar Premium. Okey, so apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada UMNO selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan? Rafizi Ramli sudah pun menyuarakan dengan penuh yakin bahawa dia berkata selepas ini tak lama lagi UMNO BN akan terkubur. Saya kurang setuju, tetapi ada kebenaran juga. Okey, tidak dapat dinafikan Najib Razak telah merosakkan imej UMNO, Barisan Nasional, dan merosakkan juga imej Perdana Menteri. Apa tidaknya dia buat pertama kalinya mencipta sejarah menjadi Perdana Menteri yang pertama yang dikenakan penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Selain dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak juga sedang mengikuti banyak lagi kes mahkamah. Sekarang ni turun naik mahkamah. Pada pendapat saya, secara jujur, sebab mungkin saya pun mengundi UMNO. Mungkin saja. Semua orang berkemungkinan boleh mengundi UMNO dan BN. Okey. Tetapi apa pendapat saya ialah kalau BN UMNO tidak mampu membersihkan UMNO, tidak mampu untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa UMNO sudah boleh dipercayai semula, saya fikir UMNO boleh menang di parlimen tetapi bukan menjadi kerajaan. Mungkin dia boleh menang berpuluh-puluh kerusi, tetapi untuk menjadi kerajaan amat sukar. Untuk mendapat majoriti mudah 2/3. Paling bagus 2/3 lah. Jangankan 2/3. Majoriti mudah pun susah untuk UMNO dapat. Ini kan pula 2/3. Susah. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat peribadi saya, mau tidak mau, kemungkinan besar negara Malaysia akan melihat satu gabungan ataupun satu parti politik yang akan menjadi kingmaker. Baru-baru ini Anwar membidas di mana PAS ingin menjadi kingmaker. Anwar membidas dan kata itu adalah bahaya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Pakatan Harapan pun susah juga untuk menang 2/3 ataupun majoriti mudah. Saya fikir tidak mustahil untuk Perikatan Nasional menjadi kingmaker. Dan juga gabungan baru politik, jajaran baru politik yang baru saja ditubuhkan, diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak mustahil mereka ini akan menjadi kingmaker. Jadi pada pendapat saya, UMNO masih kuat. Walaupun tanpa Najib Razak, mereka masih kuat. Tetapi pasca Najib Razak, tidak dapat dinafikan UMNO sekarang sudah buruk namanya, Barisan Nasional sudah buruk namanya,
kerana banyak pemimpin mereka yang terpalit dengan kes mahkamah. Jadi tidak dapat dinafikan yang itu. Tak dapat nafikan juga bahwa UMNO adalah parti yang bagus sebenarnya. Tak ada masalah dengan UMNO. Masalah dia mungkin adalah kerana belum ada kesepakatan. Seterusnya lagi, selepas Najib Razak dimasukkan ke penjara, memang betul-betul UMNO, walaupun dinafikan sejuta kali, 20 juta kali, 100 juta, sebilion kali pun, tak boleh dinafikan bahawa UMNO sekarang mempunyai puak-puak. Ada orang sokong ini punya hala 7, ada sokong ini hala punya 7. Yang baru ni terbaru, paling hangat di pasaran adalah pergolakan di antara KJ dan juga Tok Matasan, di mana Tok Matasan dakwa KJ minta laluan untuk bertanding di Rembau. Jadi KJ kata tak apa, okey, kalau macam begitu saya sedia untuk berundur dan bagilah kepada Tok Matasan. Tiba-tiba Tok Matasan buat lagi kenyataan, dia kata dia tak pernah minta pun Rembau. Dia kata hanya perlu sudah masanya untuk ke parlimen. Kemudian Rafizi lagi, kemudian KJ tampil semula dan mengatakan bahawa perkara itu adalah benar. Dan dia kata biarlah dia selesaikan itu di peringkat dalaman. Nah, adakah ini membuktikan bahawa memang ada sesuatu yang sedang berlaku di dalam UMNO? Selain daripada itu, yang paling famous adalah of course lah Anwar Musa, yang sudah sudah pun terang-terangan tak ngam dengan beberapa orang pemimpin di UMNO. Jadi ada sampai orang cakap, orang cipta adanya yang nama dia kluster mahkamah dan kluster menteri. Kluster mahkamah adalah mereka yang turun naik mahkamah, yang sudah disabit yang sudah didakwa di mahkamah ataupun sedang membela diri di mahkamah, sama ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan dan sebagainya. Dan satu lagi disebut sebagai kluster menteri. Kluster menteri ini pula adalah mereka yang mempunyai jawatan di dalam kabinet. Dan ternyata kluster menteri dan juga kluster mahkamah ini memang pendapat diorang selalu tidak sama. Selalu saja tidak sama. Terutama ialah begitulah kejadiannya. Jadi pasca Najib Razak sebagai ketua di dalam UMNO, memang sekarang UMNO kacau balau lah. Mau tidak mau perlu ada sesuatu yang dilakukan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.